Tuan-tuan tengok contoh yang berlaku kepada 3 Abdul, nampak? Piramli buat susun kat kita cantik kan. 3 Abdul dia panggil, salih alaihi wasallam. Walaupun tak apa nak kenal sikit lah, ada cara-cara bentuk pembahagian tu macam tak cantik. Salih alaihi wasallam. Macam mana yang si Abdul yang kecil nama apa? Abdul Wahid, hampa pun tak, macam tak pernah tengok kan ni, jawab pun tak mahu. Abdul Wahid kan, yang Abdul Wahid dapat wasiat pun macam tak pernah kenal lah. Jumpa siapa nama? Sulaiman Akhlaqam melalui mimpi tu, kira dahsyat tu. Tapi sebab tu tengok macam mana disebabkan harta yang banyak ni, seolah macam Piramli nak tunjuk kat kita, itulah yang akan berlaku pada anak-anak. Harta sikit tak bergaduh sangat tuan. Dapat 2-3, kau ni dapat 2 relung, kau dapat 2 relung, waktu meninggal adalah 5 relung, 6 relung, dapat bagi kau ni sikit, boleh sikit. Anak-anak tak bergaduh sangat tuan, tapi boleh tahan juga, jangan main-main. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita ada sekeping tanah dekat Pulau Pinang, dekat Georgetown yang nilai ada 1 juta, dan Sallallahu Alaihi Muhammad, ada satu rumah dekat situ yang kita duk sayang sangat, yang kita tak mahu apa semua, kita duk sayang sangat, duk pedar sangat orang tu. Bila anak-anak mati berebut nak rumah ni ke, nak jual tanah ke, apa sebagainya, nak duit lah apa, kau ni nak duit, kau ni nak rumah, kau ni apa. Oh tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Lagi banyak harta kita, lagi besar dia punya ujian pada anak-anak kita tu. Kita pun cari pulun. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Mandili kata apa? Berapa ramai orang tertipu dengan dunia dia, yang dia pulun untuk himpun cari dunia dia, dengan dia harap yang tu dia nak bagi ke anak-anak dia, tapi dia tinggal akhirat dia. Sebab dia duk pulun, dia duk kata, dia duk justify alasan dia, aku nak bagi anak-anak aku senang, aku nak bagi anak aku senang, aku nak bagi anak senang, tapi dia tinggal akhirat dia. Dia panggil press tu kat depan. Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, kita mendapati, dan setelah kajian kita buat, setelah kita membuat risik, kita telah membuat apa, kita telah membuat kita telah cek dan sebagainya, maklumat yang kita dapat menunjukkan bahawa orang ni sekian ni nama dia telah mencuri duit rakyat bla 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 macam ni. Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu, kalau dia betul dia tak curi, tolong buktikan yang dia tak curi. Lepas tu kita semua pun wow, disebabkan dia tu bukan geng kita, kita pun buka share lah, tak bla 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 semua. Oh, baru kita tahu lah Allah dia buat macam ni apa sebagainya. Orang tu tuduh orang tu buat ni, orang tu tuduh orang tu, dan dia paksa orang tu buktikan yang dia tak buat. Macam mana dia nak buktikan dia tak buat benda dia tak buat, benda yang dia tak buat? Dan dia tak perlu pun bukti untuk membuktikan yang dia tak buat, sebab yang perlu untuk menyediakan hujah dan bukti ialah orang yang menuduh. Kalaulah semua macam tu tuan-tuan, senang-senang tuan-tuan nak tuduh orang. Macam mana keadaan kalau tuan-tuan nak tuduh orang berzina? Saya nak tanya tuan-tuan yang duduk depan saya ni, dan nak tanya juga yang duduk tengok live ni. Sallallahu Alaihi Wasallam, baru-baru ni ada tak tuan-tuan tuduh orang berzina? Ada tak tuan-tuan tuduh orang berzina? Atau tuan-tuan share berita tentang tuduhan orang berzina yang tuan-tuan tak tahu dia berzina ataupun tidak? Sebab baru-baru ni ada kes Sallallahu Alaihi Muhammad, da'i lah, kes ustaz lah, yang berapa ramai orang share. Yang share itu daripada kalangan orang Islam. Yang saya baca kat komen-komen itu, komen-komen itu telah pun menjatuhkan hukuman kepada orang tu seolah-olah macam dia melakukan. Inilah panggil ustaz-ustaz lah ni. Dengan ustaz pun tak boleh nak harap dah lah ni. Nama aja ustaz, nama aja pendakwah, patutnya dakwah pada orang, tapi duk buat kerja ni. Dan tuduh orang berzina ni bahaya. Orang berzina ke, orang liwat ke, Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, yang kita tak tahu betul itu pun salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kunana yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ni, insya-Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf sebab bulan lepas saya dalam perjalanan balik daripada Kuala Lumpur, tapi tak sempat sampai. Saya sampai trafik jam teruk. Lepas tu saya sampai di madrasah saya pun dah pukul 8 lebih dah. Nak tempuh main ni tak ada. Jadi ala kulli hal, salli ala sayyidina Muhammad, kita dapat sama pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat barakah di sisi Allah SWT, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ni kita akan sambung pada hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33 daripada hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-33. Hadis tentang asas-asas penghakiman dalam Islam. Asas-asas penghakiman dalam Islam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum li'adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'a wal yaminu 'alal man ankara atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi wa ghairuh. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika semua dakwaan manusia itu perlu diterima, maka orang-orang laki-laki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harta benda dan darah satu kaum itu adalah miliknya. Akan tetapi keterangan, yakni al-bayyinah, terletak di bahu orang yang mendakwa, dan sumpah, yakni al-yamin, atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, yakni orang yang kena dakwa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya sebegini dan sebahagiannya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni nak mudah faham dia macam ni. Nabi SAW cerita, kalaulah semua jenis dakwaan manusia ni kita kena terima, maka orang sewenang-wenangnya akan klaim yang ni hak dia, yang ni hak dia, yang ni hak dia. Boleh faham tak?
Kalau semua orang kata yang ni hak saya ni, lepas tu kita kena terima sekadar, dia panggil apa, sekadar dakwaan tu saja, maka semua orang boleh claim apa saja ikut suka dia. Tu. Tetapi orang yang nak mendakwa, dia mesti mengemukakan bukti bayinah, dan orang yang kena dakwa, dia boleh mengingkarinya dengan al-yamin, yakni bersumpah. Kita akan bincangkan Salih Ahmad apa ni maksud oleh Nabi SAW ni secara detail. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Ulama menyebutkan, An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, hadis ini merupakan satu kaedah yang besar di antara kaedah-kaedah hukum syarak. Syekhul Islam Ibnu Daqi Al-Aid berkata, hadis ini merupakan satu usul daripada usul-usul hukum hakam dan merupakan satu rujukan penting dan terbesar bagi kes-kes pertelingkahan dan tuntutan. Jadi ini merupakan satu nas ataupun satu rujukan utama dalam bab-bab berkaitan dengan tuntutan, Allahumma salli ala Muhammad, pertelingkahan dan tuntutan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Fiqh, hadis dan petunjuknya. Ketinggian syariat agama Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan menyempurnakan bagi kehidupan. Dalam agama Islam, wujud akidah yang bersih dan suci, ibadah yang ikhlas, akhlak-akhlak yang mulia, dan syariat yang tinggi yang mana menjamin hak seseorang yang berhak atas hak itu. Syariat agama Islam juga turut memelihara darah, harta dan kehormatan setiap individu. Bila kita sebut Islam ni tuan-tuan, dia sempurna, dia syumul. Bila duduk dalam Islam ni bukan cerita besar-besar, sampai ke tahap kita nak langkah masuk ke tandas pun ada kira dalam Islam ni. Nak cerita cantik dan sempurnanya Islam ni, sampai ke tahap tuan-tuan, tanggai baju pun ada cerita, tanggai seluar dalam pun ada cerita, tak nak? Salih ala sayyidina, cerita Islam ni punya sempurna ni. Kita duduk dalam tandas, duduk macam mana pun ada cerita, tanggai kasut lagu mana pun ada cerita, apatah lagi dalam bab-bab yang menceritakan tentang hak-hak seseorang tu. Salih ala sayyidina Muhammad, harta saya, salih ala sayyidina Muhammad, ada cerita dalam agama? Ada. Kalau orang nak ambil harta saya semua ni, tak boleh. Semua tu sebenarnya tu dalam salih Muhammad ada ceritanya dalam agama Islam. Maka subhanallah, salih Muhammad Islam, Allahumma salli Muhammad, justru macam mana cara untuk menyelesaikan tuntutan, menjaga hak-hak kepentingan individu, maka di sana ada satu benda nama kehakiman. Justru kehakiman itu adalah merupakan satu institusi rujukan dan pengaduan terakhir, serta sebagai satu asas dalam memutuskan suatu bentuk keputusan bagi sebarang pertelingkahan atau perselisihan, demi memperjelaskan dan menjamin hak-hak orang-orang yang berhak terhadap hak-hak tersebut. Maka agama Islam telah meletakkan kaedah-kaedah dan ketetapan-ketetapan yang mencegah jiwa-jiwa yang sakit dari bertindak sesuka hati dan membabi khindir. Tu sedap sikit bahasa kan. Dia pun sebut tu, salih ala sayyidina Muhammad, nak membabi buta, serta memelihara umat daripada kezaliman dan kesia-siaan. Sebab ada orang jenis sakit tuan. Dia sakit lagu mana? Jiwa dia sakit. Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Tuan-tuan, jangan kita duk pandang remeh bab-bab yang macam ni. Kadang-kadang yang jadi ni di kalangan adik-beradik, yang jenis ambil harta bukan hak dia, ni cerita jadi di kalangan adik-beradik. Tadi saya pergi ziarah salih ala sayyidina Muhammad, Ustaz Rizam pergi ziarah kat tempat dia. Dia kata antara fitnah yang duk jadi di kalangan Allahumma salli ala Muhammad, orang-orang agama ni, fitnah yang dikeluarkan, yang diceritakan, yang difitnah, yang buat fitnah tu ialah daripada kalangan orang-orang yang semayang, orang-orang yang jenis orang masjid. Siapa buat cerita ni? Yang buat cerita ni bukan orang biasa, ni orang masjid. Dia kata, pasal apa orang masjid boleh buat cerita lagu ni, boleh buat fitnah macam ni? Nak cerita, salih ala sayyidina Muhammad, yang semayang tu belum tentu selamat daripada neraka.
Duk puasa sunat tu belum tentu. Lagi buat kuat ibadat dia, lagi kuat ujian pada dia. Antara dia ialah nak jaga lisan dia lagu mana. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan faham tak? Jadi tuan-tuan, jangan duk heran kalau ada orang yang agama sendiri boleh bercakap fitnah. Orang yang sallallahu alaihi wasallam, jangan duk heran di kalangan orang yang ada agama sendiri yang boleh sallallahu alaihi wasallam duk cakap tentang hayat orang lain, nak menjatuh orang tu je orang ni. Orang-orang yang orang masjid, orang sembahyang. Tu tuan-tuan tengok antara benda yang duk jadi bila mati mak pak ni berebut tanah. Oh, kita duk tengok dah, selalu duk tengok dah berebut. Sallallahu alaihi wasallam bak tanah dengan main tuan, dia boleh berperang bergolok. No, dia boleh perang bergolok. Sebab tu tuan-tuan muslimat yang ada harta lebih sikit Allah bagi, tuan-tuan buat hibah siap-siap. Buat hibah. Dia panggil hibah. Hibah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad salah satu daripada cara untuk supaya nanti anak-anak kita bila kita tak ada nanti depa tak berebut. Kita ada harta tapi hibah satu syarat. Hibah mesti berlaku pada waktu kita masih hidup. Kalau kita dah mati dia nama wasiat. Wasiat pula tak layak wasiat kepada ahli faraid. Waris tak layak terima wasiat. Boleh faham dah? Yang layak terima wasiat ialah bukan ahli waris. Waris bukan. Sallallahu alaihi wasallam. Orang luar daripada waris layak terima wasiat. Yang waris ni lagu mana? Waris ni kita boleh hibah. Hibah waktu mana? Hibah waktu hidup. Bagi selesai tuan-tuan nak bawa harta pergi mana? Himpun harta. Kemudian sallallahu alaihi wasallam mati, anak-anak berkeliling harta. Saya belum jumpa dengan seorang pakcik tuan-tuan. Tua sangat dah. Ada jawatan, bukan jawatan, ada title besar dekat depan dia tu. Sallallahu alaihi wasallam Datuk Seri di depan dia. Pi bermusafir sama dengan saya. Saya ingat saya sembang dengan dia ni di Allahumma salli alaihi wasallam di Palestin. Di Palestin, saya sembang dengan dia di Palestin. Duduk minum teh dengan dia. Saya tanya, Datuk Seri tak bercadang nak berhenti lagi kah, nak duduk meniaga ni kan? Sebab saya tengok dia usia dia dah lanjut sangat dah. Dia kata, bukan saya tak mau berhenti Ustaz, tapi saya duduk tengok anak-anak saya ni, kalau saya berhenti ni anak-anak saya akan jadi berebut. Anak-anak saya tak boleh nak sambung legasi saya ni. Dia akan jadi kacau, dia akan jadi rosak. Saya tak boleh nak berhenti. Saya fikir waktu usia-usia lagu ni patut kita lagu mana lah, patut kita kena tumpu untuk ibadat lah, tumpu. Dah cukup lah. Dah cukup. Nikmat dapat banyak dah. Dah banyak dah nikmat kita duk. Kita nak apa lagi? Sampai satu hak umur, okey, rest, pak, tarik handbrake, zat. Okey, serah. Hibah siap. Ambil panggil anak-anak beranak apa? Ni bahagian ni dapatkan hang, bahagian ni dapatkan hang, bahagian ni dapatkan hang. Tuan-tuan tengok contoh yang berlaku kepada 3 Abdul. Nampak? Pi Ramli buat susun kat kita cantik kan. 3 Abdul dia panggil sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak apa nak kenal sikit lah, ada cara-cara bentuk pembahagian tu macam tak cantik sallallahu alaihi wasallam. Macam mana yang si Abdul yang kecil nama apa? Abdul Wahib apa pun tak, macam tak pernah tengok kayak ni. Jawab pun tak mahu. Abdul Wahab kan, yang Abdul Wahab dapat wasiat pun macam tak pernah kenal lah. Jumpa siapa nama? Sulaiman Akhlaqam melalui mimpi. Tu kira dahsyat tu. Tapi sebab tu tengok macam mana disebabkan harta yang banyak ni, seolah macam Piramli nak tunjuk kat kita, itulah yang akan berlaku pada anak-anak. Harta sikit tak bergaduh sangat tuan. Dapat 2-3, kawan ni dapat 2 relung, kau dapat 2 relung, waktu meninggal adalah 5 relung, 6 relung, dapat bagi kau ni sikit, udah sikit. Anak-anak tak bergaduh sangat tuan, tapi boleh tahan juga, jangan main-main. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita ada sekeping tanah dekat Pulau Pinang, dekat Georgetown yang nilai ada 1 juta tuan, Sallallahu alaihi Muhammad. Ada satu rumah dekat situ yang kita duduk sayang sangat, yang kita tak mahu apa semua, kita duduk sayang sangat, duduk pedas sangat rumah tu. Bila anak-anak mati berebut, nak rumah ni ke, nak jual tanah ke, apa sebagainya, nak duit lah apa, kau ni nak duit, kau ni nak rumah, kau ni apa. Oh tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Lagi banyak harta kita, lagi besar dia punya ujian pada anak-anak kita tu.
Kita pun cari pulun. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Mandili kata apa? Berapa ramai orang tertipu dengan dunia dia, yang dia pulun untuk himpun cari dunia dia, dengan dia harap yang tu dia nak bagi ke anak-anak dia. Tapi dia tinggal akhirat dia sebab dia duk pulun, dia duk kata, dia duk justify alasan dia, aku nak bagi anak-anak aku senang, aku nak bagi anak aku senang, aku nak bagi anak senang, tapi dia tinggal akhirat dia. Akhirnya dia mati dan tak ada apa. Sedangkan harta tu akan jadi milik anak-anak dia. Dia kalau dia tak pulun cari pun, tuan-tuan, anak dia tetap akan cari untuk diri dia. Kita dulu, waktu kita, tuan-tuan yang duduk kat depan saya ni, berapa ramai di depan saya ni? Ramai yang berani, alhamdulillah. 3,000 ada. Campur dengan malaikat semua sekali lah. Duk kira-kira makin kurang STPJ ni. Mungkin terkesan daripada PKP tu. Dulu ramai lagi, tu makin surut. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang duduk depan saya ni, berapa ramai betul-betul yang dia kaya disebabkan bapak dia bagi kat dia. Yang apa yang harta yang kita ada ni, yang kita ada lah ni disebabkan bapak kita bagi kat kita. Tak ramai, tuan. Yang kita ada lah ni ialah daripada yang kita dapat himpun sikit daripada kita kerja dulu. Pak kita bagi kat kita ni cukup-cukup untuk survive, tuan-tuan. Nah, Salih Ahmad, ingat dulu waktu mula-mula motor pertama kita beli EF5 dulu ni, dia bagi deposit kat kita, tuan-tuan. Ayah kita tu. Lepas tu hati-hati sendirilah bayar 200 100 lebih sebulan tu. Kita pun kerja-kerja tu dapat lepas apa semua. Lepas tu ada di kalangan kita, tuan-tuan, beli kereta banyak duit sendiri, banyak muka sendiri. Ada dengan kita, Allah, mak ayah kita bagi deposit kat kita untuk kita bayar kereta tu. Nak pemudah aja, nak pelepas aja. Lepas tu hati-hati carilah apa semua. Waktu nak menikah pun dia bagi deposit. Dia bagi deposit juga kat kita. Ada kan mak ayah kita yang bagi kat kita apa semua sebagainya untuk kita menikah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tapi dia bagi semua tak? Tak, dia tak bagi semua. Kita bagi semua. Pasal apa? Dia nak ajak kita untuk kita survive. Dan dia nak peruntuk diri dia untuk dia ibadat. Dia tak pulung sungguh-sungguh. Apa yang ada kat dia? Dia ada kereta kecil sebiji. Kereta buruk dah. Dia duduk pakai. Sampai dia mati, dia pakai kereta buruk tu. Dia mampu tak? Boleh tak kalau dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia pakai kereta hebat-hebat? Boleh. Tapi tak, dia nak peruntuk sebahagian dia untuk dia ibadat. Yang mana dia duduk ada, tak ada utang. Cukup dah untuk dia. Cukup dah. Dia meninggal, tuan-tuan, naik motor CDI tu lah zaman tu dulu ni. Naik Honda Cup tu ya. Sallallahu Muhammad. Dia tak bercadang pun untuk tak. Pasal apa? Dia bagi elok. Kita komplain tak kita tak cukup? Tak, dia bagi kita cukup je. Lebih tak, tapi cukup. Kat mak kita pun lebih tak, dia bagi kita cukup. Dekat dia lebih tak, dia bagi cukup-cukup je. Cukup je. Pasal apa? Pasal satu bahagian daripada waktu dia nak cari rezeki, satu bahagian waktu dia nak ibadat. Dan tapi berapa ramai orang dia justify alasan dia nak cari untuk anak-anak dia, untuk anak-anak dia, sampai waktu tu, tuan-tuan, dia meninggalkan akhirat dia. Dia mati, apa bekal pun tak ada. Anak dia dapat apa yang dia tolong cari. Kalau dia tak tolong cari pun, anak dia tetap akan dapat dengan ikhtiar dia. Tuan-tuan faham tak ni saya duk cerita apa ni? Tapi itulah kita duk tertipu, tuan-tuan, bagaimana kita duk justify diri kita. Ya, aku cari kat depa, ya, aku cari kat depa. Tak, hang tak cari kat depa pun depa akan reti untuk cari kat depa. Bahkan sebenarnya kita yang tumpang rezeki depa. Betul tak? Tuan-tuan dan anak-anak, kita tumpang rezeki anak-anak kita, tuan. Nah, waktu kita duduk sorang-sorang dulu, beli motor, pakai motor RX-Z, Salih Al-Syamad, pakai motor Modernas Kris zaman saya dulu, Kris baru keluar tu ni, dan lepas habis minyak motor je. Pakai RG Sport zaman saya dulu, pakai RG Sport saya mengajar sekolah tu. Ezoh ingat, tuan. Jadi cikgu masuk daripada depan tu, dia kata cikgu sampai dah, cikgu racing tu. Zaman saya dulu ni ngajak sekolah bayi lepas tu. Salih Muhammad tahun berapa, tahun 95 tu ni ngajak. Tuan Salih Muhammad, kita duit gaji tu lepas abang bayar motor, lepas habuan minyak motor, lepas habuan bayar sewa rumah sikit lah, lepaslah sikit. Lepas tu Salih Muhammad mai satu tahap, tuan-tuan nak menikah, mak tuan-tuan kata apa? Kat hang pun tak cukup nak menikah pun. Tapi menikah tuan-tuan cukup juga kat dia. Pasal apa? Isteri dia mai bawa rezeki dia.
Kita tumbang rezeki isteri kita. Kadang isteri tak kerja pun, tapi cukup je makan. Ya, hari tu boleh makan seorang-seorang cukup, dan ni makan 2 orang cukup. Pasal apa? Allah peruntuk rezeki untuk 2 orang. Perasan tak? Mai pula tuan-tuan duduk tak berapa lama, wak muntah-muntah pula dah. Bukan bini muntah, laki tu muntah teruk pada bini tu. Dia kata, pasal apa abang teruk sangat ni? Tak tahulah pagi-pagi duduk loya, morning sickness, dia kata. Ni, apa ni? Cek tengok, oh rupanya dia mengandung. Bukan laki tu mengandung, bini tu mengandung. Laki tu loya teruk. Tuan-tuan, mai dapat seorang, cukup juga untuk 3 orang. Lepas tu beli kereta, cukup je. Pasal apa cukup? Sebab yang duk mai dalam keluarga kita, dia bawa rezeki dia mai. Tapi kita tak yakin. Kita duk takut lagi kita tak cukup. Sebab tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, jangan sampai yang ada kata apa ni, dia boleh kata dia tak mau anak dah. Pasal apa tak mau anak dah? Tak mau cukup dah. Yang kami duk ada ni pun tak cukup, dia sebut begitu. Dia tak yakin dengan rezeki Allah. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang kita duk ada. Lepas tu bila mai dia meninggal, anak mula berebut harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Waktu tu sikit tak apa, bila banyak apa jadi? Dia berebut. Putus saudara. Adik-beradik sama adik-beradik tak bercakap, parang bergolok, tuan-tuan. Ni yang duduk depan saya ni mungkin pernah menyaksikan benda-benda macam ni. Mungkin yang jadi itu daripada kalangan ahli keluarga kita. Mungkin saudara-saudara kita yang terdekat, yang tak bercakap sekian lama. Pasal apa? Pasal berebut harta. Bila pak meninggal, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, maka di antara cara untuk mengelakkan daripada benda yang macam tu, hibah siap-siap dulu. Yang tinggal itu saki baki untuk difaraid. Tapi yang duk ada tu, yang fizikal nampak tu, hibah siap-siap. Bahagian tanah ni bagi ni dekat Abang Long. Tanah ni bahagian ni. Tapi syarat dia, nombor 1, hibah tu berlaku waktu hidup. Boleh tak pak nak guna dulu tanah tu waktu dia hidup? Boleh. Dia panggil hibah bersyarat. Tukar pindah siap-siap dulu. Tapi bagi syarat kat anak ni, sementara ayah duk ada, sementara mak duk ada, tanah bendang ni bagi mak ayah ambil hasil dulu. Nanti bila mak ayah tak ada, ambil apa buat lah. Tapi bagi siap-siap dah. Yang ni bahagian-bahagian ni ada owner siap-siap dah. Dah pindah siap-siap dah kepada anak-anak dia apa semua. Dia nak buat apa lagi? Nak impor harta banyak-banyak, nama dia buat apa lagi? Dah bagi-bagi dah. Bagi siap-siap, dia panggil hibah. Lepas tu nanti bila mati ni, ada bahagian-bahagian duit sikit lah, barang kemas sikit lah, apa-apa yang sikit-sikit. Yang tu pandai-pandai dia faraid lah nanti. Yang besar-besar kita bahagi hibah-hibah siap-siap. Itu di antara cara dia. Tapi tuan-tuan, kita duk tengok apa duk jadi. Pasal tanah, semua pekat duk sallallahu alaihi wasallam berkelahi. Bahkan ada yang sampai ke tahap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh buat apa? Dia sampai dia boleh pi senyap-senyap tukar nama. Tadi saya pergi jumpa Tok Guru, dia sebut apa? Ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanah ni ada satu sindiket, tanah madrasah ni ada satu sindiket, depa pi ubah tukar nama tanah tu. Dia pergi tukar nama tanah tu kepada, dan dia dalam proses untuk jual tanah tu pada orang lain. Yang mai tu polis mai beritahu. Dan kami dapat trace baru ni ada 5-6 lot tanah yang depa telah berjaya tukar nama, dan tanah ustaz ni adalah salah satu daripada tanah dia. Alhamdulillah yang ni tak sempat jual lagi. Tapi ada tanah yang dah terjual dah. Tuan-tuan, ni saya pernah jumpa dengan seorang itu dekat mana tu? Rumah dia, tanah dia tepi jalan dekat Pulau Pinang. Dia kata, kami pergi nak pergi bayar cukai, pergi tengok nama tanah kami duduk tu tanah orang lain. Maksudnya boleh buat sampai macam tu. Selamat kat dunia, tuan-tuan. Kalau dia pergi dekat pejabat, dia kata saya ada geran, ni geran nama saya. Kita nak apa benda kita boleh buat? Kita nak bukti apa? Kita tak boleh nak bukti apa. Orang boleh buat apa saja untuk membuktikan yang tanah tu kita dia punya, tapi Allah tahu siapa punya. Harta sejengkal, tuan-tuan, jangan main-main. Kita ada rumah, tuan-tuan duduk ni, rumah teres ni. Rumah teres 2 tingkat ke, teres 2,5 tingkat ke, teres bertingkat tingkat ke, teres tak ada tingkat ke. Tuan-tuan ingat, kita berkongsi tanah dengan orang lain, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada depan-depan tu, tanah depan tu, dia panggil tanah apa? Tanah reserve. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada tanah yang dimiliki oleh pemaju. Ada tanah yang milik orang lain.
Ada setengah tempat kita, jiran sebelah rumah dia tak ada orang. Apa dia buat? Dia guna tanah tu. Dia buat macam harta dia. Dan salih alaihi Muhammad, dia pergi buka pagar orang tu, salih alaihi Muhammad. Kemudian dia buat apa? Dia pergi parking kereta dia kat situ. Dia pergi buat apa kat orang tu? Dia manfaatkan tanah tu tanpa kebenaran si pemilik dia. Tanah orang tu. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kalau tanah kerajaan, tuan-tuan pergi tanam pokok, boleh ambil manfaat. Nah, tapi bila kerajaan nak balik tanah, tuan kena bagi. Tuan kena bagi balik pasal kita duduk tumpang tanah dia. Tapi tanah yang ada pemilik, tuan kena minta izin. Pergi tanam pokok lah, tanam pokok pisang rumah dia. Dia tak duduk rumah tu. Kita pun tak pernah berjumpa dengan tuan dia. Kita kata sembang sikit, tanam lah kat sini, buah tanam sayur apa PKP ni. Tanah tak ada depan, tak ada depan, kita tanam tanah sayur kat bawah semua tu. Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan. Boleh tak duk ambil hasil dia? Tu kena minta izin tu tuan. Ada tuan dia. Kita pula tuan-tuan, tu tak apa lagi. Pergi buat tembok rumah kita. Buat tembok rumah kita. Tuan-tuan duduk, tuan-tuan yang duduk di taman ni tak apalah, ada pagar-pagar boleh betul api. Tapi ingat tuan-tuan, pagar ni, saiz pagar ni tuan-tuan, lebar dia tak sampai 1 inci tuan. Betul tak betul? Pagar tu, lebar dia mana dah sampai 1 inci? Lebar dia bukan dah sampai 1 jengkai. Dari pagar tu, pagar rumah kita tu, sebelah pagar tu tanah orang tu, sebelah pagar ni tanah orang ni, tanah kita. Dan border dia besar ni kan, besar ni lah, kecil lagi pada ni lah pagar tu. Bila kita buat tembok, kita buat naik tembok, tembok tu makan tanah orang. Kalau naik tembok atas tanah kita tak apa, ganjak pi masuk tanah kita tak apa, biar terlebih tanah sikit tak apa. Waktu tukang nak buat rumah tu kan, dinding dua dinding tu kan, salih alaihi Muhammad kan, berkembang 2 dinding tu, pagar duduk tengah-tengah. Kita buat apa? Kita buka pagar tu, kita suruh tukang buat tembok, buat naik tembok, bata dia naik tengah-tengah. Faham tak faham saya duk cerita ni? Tidakkah waktu tu sebahagian daripada tembok yang kita buat ni untuk kita tu dah masuk tanah orang tu? Perasan tak perasan tu? Tu tak cerita lagi kita tak plaster lah, duk biar tengah-tengah lagu tu, duk biar belah sini ni tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, dengan batu bata apa sebagainya, dengan tak plaster buruk nampak tu, saya cerita dalam tu lagi. Ni dah makan tanah orang ni. Minta izin dekat dia, kata nak ambil tanah tu sikit tu. Saya nak buat naik tembok ni, tapi tembok saya naik ni makan tanah tuan sikit lah. Dia kata tak boleh pun masuk kat kita. Allah berkira sangat lah, sampai nak bagi sikit ni pun tak boleh. Tak, hak dia, dia nak bagi tak bagi ikut suka dia lah. Tu kan, kalau tuan-tuan nak harta dia, nak tambah, nak tembok tu bagi naik atas tanah dia, tapi banyak duit kat dia. Kita tak berkira tuan. Dengar Nabi SAW kata apa? Orang yang ambil tanah orang, walaupun sejengkai, dan riwayat sebut lah, walaupun sejengkai, nanti Allah akan kalung dekat dia, dilihat dia 7 petala bumi tanah. Sejengkai je, bukan cerita banyak-banyak ni. Tu tak cerita kalau sejengkai 7 petala bumi, 7 petala bumi Allah longgok atas leher dia, apatah lagi yang kita duduk ambil sekeping tanah orang. Sekeping orang tuan-tuan boleh selamat kat dunia tuan, tak apa, orang tak tahu, tuan-tuan boleh buat lagu mana pun. Pergi ambil tanah kat kampung, kita berkenan tanah tu, senyap-senyap kita pergi tukar, pergi ambil ni bagi kau ni, kau ni bagi kau ni, adik-beradik kita. Dia kata hari tu ingat-ingat, kata ni waktu faraid tu memang tanah ni boleh kat aku. Tengok geran nama aku. Pasal apa? Pasal tanah tu strategik sangat. Tempat tu tepi jalan lah, apa semua dapat, apa semua sebagainya. Yang abang kita ke adik kita tu pergi letak tu, corok-corok tu. Kita pergi tukar. Kita boleh buat. Pasal apa? Kita ada connection. Kita tahu cara nak buat. Tuan-tuan, tak apa. Tuan-tuan boleh tunjuk segala bukti kat dunia, kata tuan milik tanah tu. Tapi ke akhirat nanti tuan-tuan, Allah akan kalungkan tanah tu kat leher tuan. Yang memang tuan-tuan, salih alaihi Muhammad tu nak cerita, inilah yang duk jadi. Maka di sini ada apa ni? Dia panggil apa? Dia panggil jiwa-jiwa yang sakit. Orang yang nak buat kerja dia jiwa sakit. Dan dia bertindak sesuka hati dan membabi buta. Contoh yang terbaik mengenai kaedah ini ialah hadis dalam bab ini yang mensyaratkan kejelasan dan kejituan. Salih alaihi Muhammad, hujah-hujah bagi menentukan kesahihan dan kejituan dakwaan, serta menetapkan apakah hujah setiap orang yang mendakwa
dan yang kena dakwa yang munasabah bagi pihaknya. Qadhi bergantung kepada hujah-hujah ini dalam menentukan kebenaran dan membuat keputusan sejajar dengan pertimbangannya dan kesaksamaannya. Bila masing-masing bawa, orang yang menuduh bawa bukti, bawa hujah, salih alaihi wasallam bawa saksi, orang yang kena tuduh pula boleh bersumpah atau membawa saksi untuk mempertahankan diri dia, maka qadhi akan membuat keputusan berdasarkan pertimbangannya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Keterangan, yakni al-bayyinah, Nabi SAW sebut dalam hadis tadi ni. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-bayyinah itu terletak di atas bahu orang yang mendakwa. Dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keterangan atau kesaksian, pembuktian. Ini terletak atas orang yang mendakwa. Dia, kalau kita nak tuduh orang, kita kena bagi bukti kata orang tu buat benda tu. Bukan suruh orang yang kena tuduh tu buktikan diri dia tak bersalah. Ni yang duk jadi dalam negara kita ni pasal lagu tu. Dia panggil press tu kat depan. Dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Kita mendapati, dan setelah kajian kita buat, setelah kita membuat kita telah cek dan sebagainya, maklumat yang kita dapat menunjukkan bahawa orang ni sekian ni nama dia telah mencuri duit rakyat bla 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 macam ni. Salli ala Muhammad. Lepas tu, kalau dia betul dia tak curi, tolong buktikan yang dia tak curi. Lepas tu kita semua pun wow, disebabkan dia tu bukan geng kita pun buka share lah, tak bla 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 semua. Oh, baru kita tahu lah Allah dia buat macam ni apa sebagainya. Kaedah tu betul ke salah tu? Faham ke tak faham ni? Betul ke salah? Salah lah. Tukar main bahasa kita mudah faham sikit. Tok siap ni madrasah surau kita ni. Ada seorang main duk bara dia sakit hati geram sangat kat tok siap tu. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pergi buat cerita, dia buat dalam grup WhatsApp tu. Dia kata, oh baru kita tahu rupa-rupanya selama ni duit tabung kita duk kurang tu. Tahu pasal apa? Tok siap sambil dia duk kutip duit simpan-simpan, duk pi bank in, duk bagi kat bendahari tu, dia ambil kat dia sikit baru kita tahu. Dia potong 25%. Dia ambil duit tu, dia ambil sikit bola poket dia baru dia bagi. Oh, baru kita tahu selama ni dia buat lagu tu. Orang seorang tu tuduh. Lepas tu orang kata, betul ke hang kata ni? Betul lah aku kata ni. Aku tahu lah dia buat lagu tu selama ni, baru kita tahu. Lepas tu solat semak orang tanya, Allahumma. Lepas tu apa bukti dia? Kalau dia betul tak buat, suruh dia buktikan yang dia tak buat. Kalau betul Tok Siap tak curi, Tok Siap hang buktikan yang hang tak curi. Tak kepening kepala Tok Siap tu. Tapi tuan-tuan gelak, itulah yang duk jadi kat negara kita ni. Selama ni yang duk jadi ni, orang tu tuduh orang tu buat ni, orang tu tuduh orang tu, dan dia paksa orang tu buktikan yang dia tak buat. Macam mana dia nak buktikan dia tak buat benda dia tak buat? Benda yang dia tak buat. Dan dia tak perlu pun bukti untuk membuktikan yang dia tak buat, sebab yang perlu untuk menyediakan hujah dan bukti ialah orang yang menuduh. Kalaulah semua macam tu, tuan-tuan, senang-senang tuan-tuan nak tuduh orang. Tidak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan boleh tuduh saya pelari duit wakaf, boleh? Ustaz Jafri curi duit wakaf, buat tu buat ni, beli tu beli ni. Ustaz Jafri sallallahu alaihi Muhammad tuduh. Lepas tu saya kata, saya tak buat lah macam tu. Kalau betul Ustaz tak buat, Ustaz buktikan Ustaz tak curi. Mampus aku dah bukti macam mana. Semua orang boleh tuduh, aku suka lah. Tapi al-bayyinah ini duduk pada siapa? Al-bayyinah ini duduk pada orang yang mendakwa, yang Nabi SAW sebut. Jadi alim ulama telah bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan al-bayyinah iaitu persaksian. Justru dengan persaksian ini dalam kebanyakan waktu terserlah kebenaran dan tertampaklah kebenaran bagi orang yang mendakwa. Ini disebabkan persaksian bergantung kepada penglihatan mata kepala dan kehadiran di suatu tempat yang berkaitan dengan kes tersebut.
Al-bayyinah adalah berbeza-beza dan ianya adalah persaksian yang bergantung kepada sesuatu bidang kes dakwaan dan kesan-kesan yang wujud akibat daripadanya telah sabit dalam syariat Allah SWT. Terdapat beberapa jenis persaksian, iaitu yang pertama, persaksian atas perbuatan zina. Tuan-tuan dengar ni elok-elok. Tuan-tuan dengar ada ni elok-elok. Macam mana keadaan kalau tuan-tuan nak tuduh orang berzina? Saya nak tanya tuan-tuan yang duduk depan saya ni, dan nak tanya juga yang duduk tengok live ni. Sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni ada tak tuan-tuan tuduh orang berzina? Ada tak tuan-tuan tuduh orang berzina? Atau tuan-tuan share berita tentang tuduhan orang berzina yang tuan-tuan tak tahu dia berzina ataupun tidak? Sebab baru-baru ni ada kes Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, da'i lah, kes ustaz lah, yang berapa ramai orang share. Yang share itu daripada kalangan orang Islam. Yang saya baca kat komen-komen itu, komen-komen itu telah pun menjatuhkan hukuman kepada orang tu seolah-olah macam dia melakukan. Betul tak tuan? Inilah panggil ustaz-ustaz lah ni. Dengan ustaz pun tak boleh nak harap dah lah ni. Nama aja ustaz, nama aja pendakwah, patutnya dakwah pada orang, tapi duk buat kerja ni. Tuan-tuan tengok, perkataan tu bukankah perkataan menuduh seorang seolah macam orang tu telah melakukan? Betul tak tuan-tuan? Ramai tuan-tuan, ramai. Tuan-tuan ni pasal apa? Tuan-tuan tanya pun tak mau jawab ni. Nah, tuan-tuan semua jangan main-main tuan-tuan. Tuduh orang berzina ni bahaya. Orang berzina ke, orang liwat ke, Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan, yang kita tak tahu betul itu pun salah. Tuan-tuan tengok nah, macam mana tuduhan kalau kita nak tuduh orang berzina. Disyaratkan untuk menjadi saksi itu 4 orang laki-laki, dan kata-kata wanita tidak diterima dalam persaksian ini. Kalau nak tuduh orang berzina, kena bawa 4 orang saksi laki-laki. Yang saksi ni dia orang adil, maksud bukan orang fasik, orang yang duk buat maksiat tak boleh pakai. Orang adil, yang depa ni tengok dengan mata kepala depa sendiri benda tu jadi. Mana nak cari tuan? Kalau ada macam tu, boleh. Waktu Sayyidina Ali lalu jumpa khalifah, dia kata, khalifah, tadi saya nampak orang sedang buat maksiat. Kamu ada 4 orang saksi tak? Tak ada. Kamu nampak seorang? Saya nampak seorang-seorang je. Kamu tuduh dia buat maksiat ke? Saya nampak dia buat maksiat apa semua. Buat main 4 orang saksi. Tak boleh. Kalau kamu seorang, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nanti tak cukup persaksian. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, firman Allah Ta'ala, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikan. Surah An-Nisa ayat 15. Dan firman Allah Ta'ala, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajliduhum. Allahu Rabbi. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah yang menuduh itu. Surah An-Nur ayat 4. Kalau tuan-tuan tak boleh nak bawa 4 orang saksi apabila tuan-tuan tuduh seorang itu berzina, maka tuan-tuan pula yang akan dikenakan hukuman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, apa dia panggil? Hukuman Allahumma salli Muhammad sebat 80 sebatan. Hukuman apa dia panggil? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Lupa pula dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, dia pula kena sebat dengan 80 sebatan. Pasal apa? Pasal tuduh orang berzina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa ada saksi. Amin tuan, dia maruh. Kalau dia buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat tuhai dia dengan Allah. Kalau dia menzahirkan perbuatan dia sampai semua orang tahu, salli ala sayyidina Muhammad, dan ada orang saksi, ada saksi dia, nanti hakim akan menjatuhkan hukuman yang selayaknya untuk dia. Kita yang tak tahu apa-apa, ada 2 benda kita tak boleh nak buat. Yang kedua, yang pertama, dia panggil tajassus,
pi cari-cari, pi korek-korek. Islam tak bagi. Yang kedua, tuduh tanpa saksi. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia melibatkan maruah orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak jatuh salah pada orang yang berzina, dua keadaan. Yang pertama, 4 orang saksi. Yang kedua, pengakuan. Dia mengaku sendiri dia berzina, maka dia minta supaya dijatuhkan hukuman dekat dia. Tuan-tuan, ini dua cara pembuktian hukuman zina tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, Allah muslimat kan. 2-3 hari ni Allah, saya duduk tengok, saya duduk baca komen, saya takut tuan. Saya takut apa? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau benda tu jadi kat kita? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau benda tu jadi dekat anak kita? Na'udzubillah min dzalik. Kalau nak baca, kalau nak sebut na'udzubillah, jangan berhenti dekat na'udzubillah saja. Jangan berhenti dekat na'udzubillah saja, tak sempurna perkataan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada perkara tersebut. Kalau sebut na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhkan. Jauh apa? Jauh apa? Tak habis. Macam sebut jazakallah. Jazakallah. Kalau nak sebut jazakallah khair, ada tambahan kebaikan dekat ujung. Bagi sempurna kita sebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada perkara tersebut. Tuan-tuan, bayangkan kalau yang tertuduh, yang dituduh tu anak itu. Ada seorang itu mai dekat saya tuan-tuan. Mai dekat saya. Suami dia pakai serban. Suami dia pakai serban elok, sallallahu alaihi Muhammad. Isteri dia pakai niqab. Anak perempuan dia pakai niqab. Anak-anak laki-laki dia pakai kopiah atas kepala. 3-4 orang. Mai jumpa dekat madrasah. Dia tahu, Ustaz, kami kena uji, Ustaz, kami kena uji. Rasa macam tak mampu nak tanggung, Ustaz, kami duduk menangis malam-malam. Pasal apa ni abang, pasal apa? Dia kata, Ustaz, anak saya umur 18 tahun. 16 ke 18 tahun lagu tu lah. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, baru-baru ni subhanallah saya Syamad, ada seorang budak perempuan pergi report polis yang anak saya ni telah rogol dia. Subhanallah. Allah Ustaz, saya tak tahu waktu tu hancur hati saya ni, tak tahu nak cerita. Lemah lutut saya ni, saya tak tahu nak cerita Ustaz. Anak saya anak baik Ustaz. Saya bela daripada kecil Ustaz, ketayak tak pernah tanggal atas kepala dia Ustaz. Saya hantar dia sekolah rendah, sekolah agama, sekolah menengah, sekolah agama Ustaz. Ustaz, dia duduk depan saya semayang tak pernah tinggal Ustaz. Dia sangat beradab dengan mak ayah dia. Tak pernah bangkang, tak pernah tinggi suara. Tiba-tiba polis mai depan rumah, bawa gari Ustaz, bawa anak saya pergi dengan tuduhan dia merogol orang. Subhanallah tuan-tuan. Saya tak tahu Ustaz. Saya tak tahu Ustaz. Kelam rasa dunia ni. Keluar je rumah, saya tengok semua orang tengok saya. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan? Keluar je rumah, pergi pasar, saya berasa macam semua orang perhati saya dan bercakap di belakang saya apa yang dia buat. Malu, saya tak tahu Ustaz, saya tak tahu buat apa. Kita bila duduk cerita tu, kita rasa macam, ya Allah, rasa sempitnya hidup ni. Ujian. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya kata kat dia, abang confident ke anak buat? Saya tak tahu Ustaz, saya tak tahu. Saya kata nombor 1 abang sangka baik lu dengan dia. Sangka baik lu dengan dia. Seorang tidak dikira bersalah selagi tidak didapati salah. Tu pegangan kita. Yang apa yang duk jadi, yang kita duk tengok dekat dalam Facebook lah, dalam WhatsApp lah, yang duk tersebar ke apa cerita-cerita ni. Tuan-tuan pegang satu benda aja tuan-tuan. Seorang itu tidak didapati bersalah selagi seorang itu tidak dikira bersalah selagi tidak didapati bersalah. Kita takat tu kita pegang. Kita nak tuduh, nak cakap lebih-lebih apa semua kita bukan, kita tak tahu. Bukan kita nak menuduh. Tambah-tambah kita menuduh orang berzina. Jangan main-main tuan-tuan, berat qazaf, hukum qazaf. Orang baru teringat qazaf. Tuduh orang berzina yang dia tak bawa 4 orang saksi, dia pula kena sebat 80 sebatan. Jangan main-main. Kalau nak cerita dengan kes apa yang duk jadi tuan-tuan sekalian, mahkamah tak itu hukum lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Mahkamah tak itu hukum lagi. Da'i ka, PU ka, ustaz ka, apakah yang duk jadi, artis ka, siapalah
yang tertuduh dia tertuduh disabitkan kesalahan merogol, tertuduh disabitkan kesalahan berzina, tertuduh disabitkan kesalahan meliwat, tertuduh disabitkan kesalahan, belum tentu dia buat lagi, dan kita tak patut sepatah pun kata dia buat, ataupun perkataan-perkataan kita keluarkan yang seolah-olah macam dia telah buat. Faham tak? Siapa yang kata hari tu, siapa yang komen hari tu dekat post tu, pi cari dia minta ampun, minta maaf balik, sebelum nanti kat soal kat akhirat. Tuan-tuan boleh terlepas hukuman qazah 80 sebatang kat dunia, tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak akan lepas kat akhirat. No, salli ala Muhammad. Hati-hatilah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Takut kita. Salli ala Muhammad. No. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, persaksian atas perbuatan zina. Siapa persaksian atas perbuatan zina, mesti 4 orang, saksi laki-laki, saksi perempuan tidak dikira. Berikut persaksian atas pembunuhan, iaitu satu persaksian atas pembunuhan dan jenayah yang punya hukuman-hukuman tertentu, hudud, selain daripada zina, seperti mencuri, minum arak dan menuduh orang lain berbuat zina. Dalam ilmu fiqh, hukuman ini namakan hukuman hudud. Disyaratkan atas hukuman hudud ini, saksi mestilah terdiri daripada 2 orang laki-laki dan saksi wanita tidak diterima. Kalau bab-bab hukuman hudud, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zina, mencuri, minum arak, menuduh orang lain berbuat zina, salli ala salli ala sayyidina, okey. Satu persaksian atas pembunuhan dan jenayah-jenayah yang lain selain daripada zina, mencuri, minum arak, menuduh orang lain buat zina. Hukuman hudud yang selain daripada 3 benda ni, maka mesti bawa 2 orang saksi laki-laki, saksi wanita tidak diterima. Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat 2, wa ashhidu dzawa adlim minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil daripada kalangan kamu. Sebahagian fuqaha seperti alim ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat persaksian dalam bahagian ini adalah untuk kes-kes mengenai hak-hak yang tiada kaitan dengan harta, seperti kes-kes nikah kahwin, talak dan seumpamanya. Mereka berkata, tidak, mestilah dengan persaksian 2 orang laki-laki sehingga menjadi kukuh persaksian tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kes kahwin, talak, yang tak ada kaitan dengan harta. Bila ada kaitan dengan harta, dia jadi lagu mana pula? Yang ketiga, C. A tadi persaksian tentang zina, B persaksian tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembunuhan. Yang ketiga, persaksian berkaitan dengan penetapan hak-hak berkaitan harta benda. Berapa orang saksi pula? Seperti jual beli, pinjaman, penyewaan dan seumpama dengan itu. Dengan kes begini, persaksian 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang wanita boleh diterima. Firman Allah Ta'ala, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy-syuhada. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki di antara kamu, dan tidak ada 2 orang, jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang wanita dari saksi-saksi yang kamu redai. Surah Al-Baqarah surah ayat 282. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pentingnya ada saksi dalam muamalah kebendaan. Hutang, jual beli mesti ada. Sebab takut lupa. Kita boleh pinjam duit orang, boleh jadi kita lupa, boleh jadi dia lupa. Maka di sana perlu ada saksi. Saksi ni boleh bantu untuk ingat. Kita tuan-tuan, Allah suruh dalam Quran, dalam bab hutang kena tulis. Tulis tuan. Dalam jumlah besar-besar dengan bank, kita tulis ada agreement. Ada sign saksi lagi. Kita sign, kawan tu sign, wakil bank sign. Ni saksi sempurna, cukup kan? Salih al-Samad, kalau ambil loan yang Islamik, saya ada akad lagi, kan? Ni hutang-hutang dengan kawan-kawan kita,
Hutang dengan adik-beradik, hutang yang jumlah dia tak besar, tetap hutang tuan-tuan. Pergi solat Jumaat mai madrasah, mai masjid, surah ada orang buat jualan. Macam kami buat jualan susu lagi kat luar tu. Ni. Tuan-tuan belilah seorang satu, bantu madrasah saya. Nak solat Jumaat. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak ustaz mai lah tiap-tiap bulan. Saya nak mai, tapi tuan-tuan support lah saya sikit. Bukan support saya, support madrasah saya. Dan ni satu orang beli, siang kat saya, kesian apa ni abang bawa kotak susu sampai satu kata dia ingat tu nak beli. Bulan lepas jual satu beli, siang kat dia balik minyak motor dia pun tak lepas. Tentang solat Jumaat, support lah, support. Sebab susu tu saya buat untuk madrasah saya, dana madrasah saya, bukan untuk saya pun, untuk dana madrasah. Tuan-tuan, itu tak tabung RM1, RM2 dapat. Tak apa, bagi jual susu. Kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan beli minum susu tu sama. Tuan-tuan, jadi pakat-pakat nak beli duit tak bawa, pinjam duit kawan. Ni pinjam duit hang tu lah, kita beli apa semua. Tuan-tuan, solat ala Jumaat. Lepas tu lupa ke tu, kita lupa kan, dia tak lupa. Tiap hari duduk maratus tu, pinjam duit orang tak mau bayar. So balik cerita bini dah, itu aku pergi jumpa dia kat surau, dia buat tak, dia buat clean dia. Balik kawan tu lupa sungguh. Waktu dalam bab hutang ni tuan-tuan, dia kena ada tulis walaupun sikit. Sebab apa? Sebab Allah suruh dalam Quran tulis. Takut lupa. Hutang jangan main-main tuan-tuan. Nah, ada seorang lelaki waktu dia meninggal di Madinah, diminta untuk Nabi SAW semayangkan jenazah dia. Kita nak semayang jenazah ni, Nabi SAW duduk ada. Nabi soalan pertama, Nabi tanya dia ada hutang tak? Dia ada hutang tak? Ni kata ya, dia ada hutang 1 dinar. Sahabat kata Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Saya tak mau semayang jenazah dia, suruh orang lain semayang. Abdullah bin Ubay, bapa munafik, Nabi SAW berebut nak pergi semayang, sampai Allah turun perintah jangan pergi semayang. Tapi orang berhutang, Nabi SAW tak mau semayang jenazah dia. Sampai ada sahabat kata, tak apa Rasulullah, bagi saya tanggung hutang dia. Hutang dia tu saya ambil, sekiranya saya yang tanggung hutang dia, bagi dia pergi tak ada hutang. Start pada hari itu Nabi SAW tanya, bayar lagi hutang dia? Bayar lagi hutang dia? Bayar lagi hutang dia? Baru sehari je tanya, bayar hutang dia? Dah bayar dah Rasulullah. Baru hari ni kubur ada sejuk, dia duduk terkesan dengan hutang dia yang tak bayar. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi singgah makan dekat satu tempat, salli ala Muhammad, singgah makan dekat Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama tempat tu? Nama tempat dia Cakap Jerin. Dia makan Cakap Jerin, duduk sembang dengan tokai kedai tu. Dia kata saya ada 2 biji motor, rider motor besar. Dia kata 1 biji motor jual dekat seorang cikgu, tapi kena tipu Ustaz. Pasal apa? Dia tak mau bayar. Dia duduk telefon tak mau bayar. Sampai dia tak mau angkat telefon saya. Telefon tak mau angkat. Jual motor 14,000, bayar separuh lagi tak bayar. Tak mau bayar. Lepas tu telefon tak angkat. Kawan dia kata apa? Hantar pakai telefon aku. Tukar telefon dia, pakai telefon. Baru dia angkat telefon. Agaknya nombor telefon ni boleh tukar dah. Tukar nama kau tu, tulis jangan angkat agaknya. Telefon keluar jangan angkat. Dan sebab pakai telefon dia kata motor okey ke? Motor okey? Sedap ke naik apa semua? Lepas tu bila nak bayar, tu retak telefon Ustaz. Tak makan. Dia kata sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Memang dia tak mau bayar. Ada orang yang jenis hutang tak mau bayar tuan. Orang ni lah kalau dia mati, roh dia akan tergantung, ni masalah. Walaupun pergi berjihad, mati syahid, sangkut dengan hutang, tak selesai. Jangan main-main tuan-tuan. Tapi di sana ada pula hutang berjadual. Allahumma salli ala Muhammad. Hutang berjadual. Hutang berjadual ni maksud dia ada berjanji nak bayar dalam tempoh setiap bulan selama 5 tahun. Baru 2 tahun buat loan, mati. Itu dia belum sampai tempoh dia, tak apa lah. Ini bukan dia orang yang sengaja tak mau bayar hutang. Ini orang yang saja pinjam duit, lepas tu tak mau bayar. Dan kadang-kadang bukan tak mau bayar, lupa. Pasal apa lupa? Pasal tak tulis. Ni sama-sama kita ada hutang RM5, hutang RM10. Sallallahu alaihi Muhammad. Pergi dekat dulu, tak tahu lah, jadi RM1, RM2 aku tu, tolong pergi beli saat makan apa-apa. Saya duduk tanya yang bawa kereta saya tu. Kita singgah dekat R&R. Kita ni jenis tak bawa, saya jenis tak bawa duit. Saya tak bawa cash. Beg duit dia tak bawa duit. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu selalu tak lekat duit dalam poket. Lepas tu bila pergi dekat R&R tu, Salih Azman nak beli ayak kan, nak beli apa, tak apa, dia beli pakai duit dia dulu.
pakai duit dulu kira hutang ke tak ni, tanya ni. Saya takut duduk tanya lagi, ada hutang ke? Ada hutang ke? Tak ada halal semua dekat biar. Okey, alhamdulillah, tak apalah. Buat takut lagi duk ingat hutang. Sebab ada kawan kita kadang-kadang bagi kita RM10 dia macam tak ada apa, tapi RM10 bagi dia tu sangat ada. Dia duk ingat tu. Jangan main-main lah. Ada satu kes tuan-tuan, dia Allahumma salli alaihi, dia mai jumpa. Dia kata ada orang pinjam duit dia besar jumlah, ratus-ratus ribu kot. Tapi kawan baik, kita kawan-kawan baik takkan nak tulis kot. Ada kawan-kawan kita ni duduk masjid sekali, pergi AJK sekali. Aku nak pinjam kat hang 1,000. Aku short sikit bulan ni. So sementara duduk tunggu air sinar ni. Kan? Sementara tunggu keputusan ni nak kena bayar ni apa semua ni. Air sinar pun tak tahu ni. Air sinar kat air kecewa pun tak tahu. Kan? Pinjam dulu lah 1,000 dia kata dia nak bayar apa semua. Kita pun ada, kita ada lebih tu, kita ada 1,000 tu. Ada 1,000 tu. Tentang bagi kat dia. Tentang agak-agak gamak dah nak kata apa. Mari kita tulis sikit boleh tak? Kawan kita ni, satu lorong kita ke, satu taman kita ke, satu AJK dengan kita ke. Agak-agak gamak dah kita nak kata kat dia. Mari kita tulis sikit. Bagi ada bukti Allah suruh tulis dalam Quran. Tentang agak-agak gamak dah tu nak kata tu. Kalau kita lagu tu tak, kalau kita kata aku tu tahu dia kata apa? Allah takkan kawan-kawan pun nak tulis kot. Takkan kawan-kawan pun tak percaya kot. Lagu tu lah biasa kawan-kawan kan. Tapi jangan main-main tuan-tuan. Salih Allah sebab utang tetap utang. Utang tetap utang tuan. Yang berkawan boleh jadi musuh pasal hutang. Yang dulu kawan rapid tuan-tuan, tapi dengan kes hutang aja musuh sampai kesut. Salih Allah tuan-tuan. Pasal apa? Hutang. Jangan main-main lah. Sebab tu Allah duk bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, jaminan betapa besarnya ganjaran kepada orang yang mampu untuk bagi hutang dan menghalalkan hutang dia. Sebab apa? Sebab ujian kepada orang yang bagi hutang ni sangat besar, termasuk pada orang yang menerima hutang. Tuan-tuan, dia mai jumpa saya, dia kata apa? Ada kawan baik dia pinjam duit dia, jumlah sangat besar, mungkin ratus-ratus ribu, saya pun tak tahu. Dia kata kawan dia dah meninggal. Bila kawan dia dah meninggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kawan dia dah meninggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kawan dia, waris dia tak mau bayar hutang dia. Dia pergi jumpa waris dia. Kami pergi jumpa dia, Ustaz. Kami pergi jumpa waris dia. Kami kata kami minta hutang. Ayah itu dia ada hutang dengan kami jumlah sekian-sekian dan kami nak minta balik hutang dia. Dia pun tu orang kaya. Orang yang meninggal tu pun orang kaya. Bukan tak ada duit, boleh dia nak bagi 100,000, memang kaya. Dia ni pun kaya, dia ni pun kaya. Lepas tu anak dia kata apa? Minta maaf pakcik, waktu ayah saya meninggal hari tu, dia kata sallallahu alaihi wasallam, ayah dia meninggal hari tu, waktu sebelum ayah dia meninggal, kami tanya ayah ada hutang siapa-siapa tak? Ayah dia kata ayah dia tak ada hutang siapa-siapa. Ayah saya kata tak ada hutang siapa-siapa. Saya pegang kata ayah saya yang dia tak ada hutang siapa-siapa. Minta maaf pakcik, kami tak boleh bayar hutang tu. Pakcik ada bukti tak kata ayah saya hutang? Tak ada. Kawan-kawan takkan nak suruh tulis. Kawan-kawan takkan nak bagi ada bukti. Kawan-kawan, tak maaf pakcik, tak ada bukti, kami tak boleh bagi. Apalah orang macam ni pun ada. Waktu kamu susah kami tolong, biar kami macam ni kami minta, kamu tak boleh bagi. Nak buat macam mana? Dia kata berdosa tak orang tu, Ustaz? Berdosa tak waris tu, Ustaz? Dia mati dia sangkut dah, Ustaz. Dia mati dia sangkut, saya tak tahu, wallahu alam. Mungkin di hujung usia dia Allah lupakan dia lupa. Mungkin waktu dia sakit kan, dia jadi nyanyuk ke apa sebagainya, dia lupa, dia tak tahu. Soalnya sebab kita tak tahu. Mungkin dia ada niat untuk dia bayar. Memang dia plan nak bayar, tapi dia sakit dulu, dia mati. Dia terlupa. Boleh jadi. Dan mungkin juga dia ada niat untuk tak mau bayar. Tu dia sangkut lah dengan Allah. Tapi niat dia kita tak tahu. Yang tu kita tak tahu. Tapi tang waris dia berdosa tak? Waris dia tak berdosa. Sebab waris dia tak ada bukti. Tu orang yang ada dakwaan, kemukakan bayinah, kemukakan bukti. Antara bukti surat tulis lah. Ni bukti dia, surat dia. Kami buat perjanjian dulu, pinjam sekian-sekian dan bayar sekian-sekian. Pergi kat dia bayar lah. Kalau dia tak mau bayar, dia tangguhlah dosa dia. Tu baru boleh kata kat dia, boleh claim ke apa, pi tuntut, pi buat fail mahkamah ke apa. Tak apalah. Tapi nak fail mahkamah pun kamu tak ada bukti. Sebab tu tulis. Saya kata salahnya bukan salah kat dia, bukan salah kat orang pinjam, bukan salah kat orang waris, salah dekat Tuhan juga. Pasal apa? Pasal Tuhan tak tulis. Allah suruh tulis. Pasal inilah Allah suruh tulis. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, tu cerita dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Betul. Allah SWT apa ni, besarnya pahala kepada orang yang menghalalkan. Dia orang tulis kat sini, saya baca. Memang besar tuan-tuan, tapi jangan do assume kawan kita halal. Ni. Dah apa? Salih Al-Samad ingat, aku dah hutang dengan dia dulu. Tak apa, dia mesti halal kat aku. Dia mesti halal dekat aku tu. Allah takkan dia nak kira aku, dia kaya-kaya. Allah takkan RM10, RM50 pun dia halal, dia tak. Oi, jangan main-main tuan-tuan. Kalau tak pasal kedekut RM10, RM20 tu, dia tak kaya lagu tu lah. Kita pergi kat kedai mamak kan, wah, arah ustaz kodang RM3 7 kupang. Kan? RM3 7 kupang, 5 dek dulu. 5 dek pun dia ambil, jangan main-main. Dia kata, Allah, 5 dek pun kira aku. Kalau tak 5 dek tak kaya lah dia. Ni. Ada orang dia sangat berkira tuan-tuan, sangat berkira. Jangan main-main. Tuan-tuan, jangan assume orang halal. Tanya dia. Kalau dia tu, jangan duk paksa dia halal pula. Halal lah, kira ingat dengan aku halal lah. Allah 200 aku halal lah. Ni halal lah, halal lah. Kau halal sungguh ni. Habak kan? Sebut kata halal, paksa kau tu pula. Halal. Paksa dia pula. Aduh, Salih Samad balik dia mongok kat bini dah kata, dia 200 pun kira bayar lah. Aduh, tuan-tuan Salih Samad. Dia persaksian atas perkara-perkara yang melibatkan kebendaan. Yang berikutnya, Salih Samad, yang keempat, persaksian atas perkara-perkara yang menyentuh hal ehwal kaum wanita yang kebanyakannya, yang kebiasaannya tidak diketahui oleh kaum lelaki-lelaki. Ini persaksian macam mana pula? Seperti kelahiran, kegadisan, ini darah, Salih Alaihi Muhammad. Penyusuan dan seumpamanya. Bahagian ini menerima persaksian kaum wanita sahaja. Walaupun kaum wanita itu sahaja yang menjadi saksi tanpa adanya kaum lelaki-lelaki. Berkemungkinan juga diterima persaksian hanya seorang wanita, sebagaimana terdapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafiyah. Telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu bahawa beliau telah mengawini anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Salih Alaihi Muhammad. Uqbah bin Al-Harith telah berkahwin anak perempuan kepada Abu Ihab bin Aziz. Seorang wanita telah datang menemui Uqbah, yang berkahwin tu, dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang engkau kahwini itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka Uqbah pun berkata kepada wanita itu, aku tidak tahu bahawa engkau telah menyusukan aku dan engkau tidak memberitahuku. Wali itu Uqbah naik tunggangan, menaiki tunggangannya lalu menuju ke Madinah menemui Rasulullah SAW dan bertanyakan kepada baginda tentang masalahnya itu. Rasulullah SAW pun bersabda kepadanya, bagaimana yang telah aku katakan, dan sesungguhnya itulah yang diperkatakan. Uqbah pun berpisah dengan wanita itu dan wanita itu pun berkahwin dengan lelaki yang lain. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan faham kisah dia. Uqbah ni kahwin dengan seorang perempuan. Lalu mai seorang perempuan bagi tahu dekat Uqbah tadi, dia kata, tuan, sebenarnya budak perempuan itu, isteri kamu itu, tu anak susuan aku, dan engkau pun anak susuan aku. Salli ala. Maka boleh tak depa ni kahwin? Tak, depa ni jadi saudara sepersusuan, saudara susu. Saudara susu macam adik-beradik. Dua beradik tak boleh kahwin. Lalu dia pun tak apa. Tuan-tuan bayangkan kalau baru kahwin lagu tu ramai habaq. Ada kes kan? Waktu saya dalam tanya ustaz hari tu, kalau tak salah saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia soalan ditanya macam tu lah. Selepas dia berkahwin, ataupun selepas dia berkahwin, dia elok berkahwin lah. Elok dia berkahwin, baru dia tahu kata isteri dia tu ada saudara sesusuan dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau baru kahwin sebulan 2 bulan, tengah bercinta tu, tengah duduk kemuncak cinta ni kan, sekebun cinta nan berbunga waktu tu kan, tuan-tuan, tiba-tiba orang mai habaq kata ni saudara, ni dia beradik, tak boleh kahwin. Yang tu saya ingat bukan kes susuan, tapi dua beradik. Mak ayah bercerai lagu mana tak tahu lah, semua dah terpisah lama, tak pernah berjumpa, tak tahu berkenan menikah. Tak lagu mana boleh menikah, tak tahu. Saya sama tuan-tuan, akhirnya baru tahu kata 2 beradik, lebih kurang lagu tu lah. Allah tuan-tuan, waktu tu macam mana nak cerai.
Subhanallah. Cari macam-macam alasan nak bagi tahu kata benda tu tak betul. Tapi end up betul juga. Tangguh lagi. Telefon tanya ustaz apa semua. Sallallahu alaihi wasallam tak cukup tanya qadhi, tanya ustaz lagi, kod dalam TV ustaz abang betul lagi. Kod lah ustaz dalam TV, kita tak apalah, okeylah, apa duduklah elok-elok. Tak boleh. Masuk kenapa? Kena ihtiat untuk bercerai. Dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pi naik kuda dia terus pergi jumpa dengan Nabi SAW, pergi kat Madinah. Rasulullah, macam mana ni orang perempuan ni, dia beritahu, kata dia beritahu dia menyusu. Nabi SAW kata apa? Betul dah tu. Sebab apa? Sebab memadai satu persaksian wanita atas bab urusan berkaitan dengan wanita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, bagaimana engkau ingin mengekalkan wanita itu di sisimu seperti seorang isteri, dan sesungguhnya telah dikatakan bahawa beliau adalah saudara perempuan susuanmu. Tiada seorang pun yang berkata demikian kecuali wanita itu saja. Maksud seorang saja. Selain daripada itu, alim ulama mazhab Hanafiyah berpendapat tidak hendaklah terdapat bilangan tertentu kaum wanita hingga persaksian mereka diterima. Mereka berpendapat bahawa perbuatan Uqbah berpisah dengan isterinya itu adalah atas dasar wara' sahaja dan perbersihan diri pada noda dan dosa. Kata mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memerintahkan beliau untuk melakukan demikian. Nabi SAW cadang saja. Sebagian ulama Hanafiah dan ulama yang lain kata apa? Bagi ada sejumlah wanita supaya saksi itu jadi kuat. Tapi yang seorang tadi mai, pasal apa? Dia pisah juga pasal warak dia. Dia nak keluar daripada khilaf. Dia takut bila dia duduk tu hati dia masih duduk gelisah apa semua, maka dia keluar. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil benda yang tidak meragukan kamu. InsyaAllah tuan-tuan, kita berhenti tentang tu. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pula keterangan bayina adalah hujah dan al-yamin adalah hujah kepada orang yang kena dakwah. So kita nak bincang pula tentang macam mana keadaan orang yang kena dakwah pula, apa dia kena buat. Yang ni kita bincang orang yang mendakwa, dia kena buat saksi, dia kena apa, bayinah. Nanti pertemuan akan datang, kita akan bincang pula tentang orang yang kena tuduh pula, macam mana keadaannya, apa yang dia kena sediakan. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat pada semua. Cukup sekadar itu untuk malam ni. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.